Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan macam mana nak jawab soalan nombor 36 dalam tutorial 2. Okey, gambar rajah dia beri adalah solenoid dan dawai lurus. Okey, jadi dia punya penyataan adalah rajah 36.1 dan 36.2 menunjukkan sebatang magnet bar yang digantung dengan tali sebelum dan selepas memasuki satu solenoid. Rajah 36.3 dan 36.4 menunjukkan satu gegelung dawai sebelum dan selepas memasuki satu medan magnet. Jadi soalan pertama adalah apakah fungsi microammeter? Okey, fungsi microammeter ni adalah untuk mengesan arus elektrik yang kecil di dalam litar solenoid tersebutlah. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan yang pertama sebab dia satu markah je. So kita tak payah terangkan banyak-banyak. Okey, untuk soalan nombor B1, dia suruh lukis corak medan magnet dekat rajah 36.2 dan 36.4. Jadi ni saya dah lukis awal-awal. Okay, firstly, kita punya medan magnet tu kita akan lukis dekat bar magnet ni sebab bar magnet ni yang ada medan magnet tau. So, kita lukis dia punya corak. Lepas tu kita ikut arah dia. So, disebabkan dia tertarik ke arah solenoid, so dia akan medan magnet dia akan jadi macam ni, arrow dia ke arah solenoid. Okey, lepas tu untuk yang bawah ni sama juga macam atas tadi, cuma kita akan lukis dekat kutub utara lah dia punya medan magnet tu sebab magnet dia akan arus dia medan magnet tu dia mengalir daripada utara ke selatan. Jadi, soalan seterusnya, lepas kita dah lukis corak medan magnet, dia suruh kita terangkan apa yang akan berlaku kepada flux magnet dalam rajah 36.2 dan 36.4. Okey, jawapan dia adalah, ni jawapan panjang sikit tapi secara ringkasnya, flux magnet akan menghasilkan perubahan. Jadi penerangan dia adalah konduktor dia akan potong garisan medan magnet ataupun dia akan menghasilkan perubahan flux magnet. Jadi DGE terarah akan terhasil dan arus aruhan pun akan mengalir dalam solenoid. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C, dia suruh kita bandingkan bacaan micrometer dekat rajah 36.1 dengan rajah 36.3. Lepas tu dia suruh kita bandingkan rajah 36.2 dengan rajah 36.4. Jadi, bila kita tengok rajah ni, dia tak ada perbezaan. Kalau nak suruh kita bandingkan tu sebenarnya tak ada perbezaan lah. Jadi, kita boleh tulis bacaan microammeter adalah sama. Sama juga untuk soalan yang bawah tu sebab kalau kita perhatikan betul-betul microammeter sebab kita kena bandingkan tau microammeter dekat 36.1 dengan 36.3 dan bila kita bandingkan dia tak ada perubahan, dia tak ada perbezaan pun. So kita boleh katakan je bacaan microammeter adalah sama. So sama je macam 36.2 dengan 36.4 ni. Bacaan microammeter adalah sama juga. Okey, seterusnya dia suruh kita hubung kaitkan jawapan kita dekat B2 dengan C2. Okey, B2 tadi kita lukis corak medan magnet dan C2 kita bandingkan bacaan microammeter. Okey, bila kita hubung kaitkan, dia akan jadi arus aruhan. Arus aruhan mengalir dalam solenoid
menyebabkan jarum microammeter terpesong. Okey, ini adalah jawapan untuk D1. Okey, untuk D2, dia suruh kita nyatakan hukum fizik yang terlibat. Jadi, hukum fizik yang terlibat dalam soalan ni adalah hukum aruhan elektromagnet. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk soalan nombor 36. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Nur Azman akan membincangkan soalan kertas 2, tutorial 2, nombor 37. Soalan 37. Rajah 37 menunjukkan sebuah solenoid Mn yang disambung ke sebuah bateri. Satu magnet bar digantung pada hujung N dan sekeping besi lembut digantung pada hujung M. Apabila switch dihidupkan, apakah yang terjadi kepada kepingan besi lembut? Jadi, kepingan besi lembut dia akan mendekati solenoid. Magnet bar akan menjauhi solenoid. Kenapa? Sebab Q tu dia adalah utara. Bila utara dengan utara, dia akan menjauhi antara satu sama lain. B. Swiss dan sel keren ditanggalkan dan digantikan dengan galvanometer sifar tengah yang peka, nyata dan beri satu sebab yang diperhatikan pada petunjuk galvanometer itu jika kepingan besi lembut diayunkan masuk ke dalam dan keluar solenoid. Kalau besi lembut dia diayunkan, dia takkan ada perubahan flux magnet. Bila tak ada perubahan flux magnet, tak adalah arus aruhan yang terhasil. Maka galvanometer pun tak akan terpesong. Kalau magnet bar pula, bila dia diayunkan, akan berlaku perubahan flux magnet, maka ada arus aruhan yang terhasil. Jadi galvanometer tu akan terpesong. Soalan C. Apabila kepingan besi lembut dan bar magnet dilepaskan serentak, antara kedua-duanya yang manakah lebih cepat berhenti? Jawapan dia adalah bar magnet. Jelaskan jawapan anda di C1. Besi lembut dia ada satu je sebab untuk berhenti, iaitu kerana proses pelembapan. Kalau bar magnet, dia ada dua sebab untuk berhenti. Yang pertama, proses pelembapan, dan yang kedua, wujudnya daya yang menentang perubahan flux magnet. Jadi bila dia ada dua sebab untuk berhenti, dialah yang akan berhenti dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara untuk menjawab soalan 38. Rajah 38 menunjukkan satu ladung dilekatkan pada hujung satu wayar kuprum. Ladung itu dibiarkan berayun antara kutub utara dan selatan dua magnet. A. Swiss ditutup dan ladung dibiarkan berayun dari K ke L secara berterusan. Soalan 1. Apa yang berlaku kepada penunjuk galvanometer? Jawapannya ialah penunjuk galvanometer akan terpesong ke arah kiri dan ke kanan. Soalan 2. Berikan satu sebab. Jawapan anda di 1A. Di A1. Jawapan dia ialah apabila ladung itu merentasi medan magnet, perubahan flux magnet berlaku. DCE ta'aruf dan menghasilkan arus aruhan. Daripada sini, ladung ini berayun daripada sini ke sini dan ke sini balik, daripada kanan ke kiri, ke kanan balik. Jadi dia akan memotong medan magnet yang berada di sini, dan apabila terpotong, berlakunya perubahan flux magnet. Kemudian DCE ta'aruf dan arus aruhan pun terhasil, dan arus aruhan terhasil sampai ke sini. Ni galvanometer. Galvanometer digunakan untuk menentukan arah arus. Jadi dia penunjuk ni akan ke kanan dan ke kiri. Soalan B1. Lukis graf sasaran masa untuk menunjukkan ayunan ladung tersebut. Berdasarkan logik akalnya, ladung itu kan pada awalnya akan bergerak jauh
dan semakin lama jarak itu semakin berkurang. Jadi kita boleh katakan sesaran itu berkurang apabila masa bertambah pada ladung itu. Jadi kita boleh contoh graf dia seperti ni sepatutnya. Sepatutnya lebih kurang macam ni lah. Berikan dua sebab mengapa anda mendapat bentuk graf seperti yang anda telah lukis di B1. Sebab apa bentuk dia macam ni? Ni sebab dia. Kita nampak kat graf ni, amplitude dia semakin lama semakin berkurang daripada tinggi hingga ke rendah. Sebab apa? Sebab dia mengalami proses pelembapan yang disebabkan oleh kehilangan tenaga. Ladung dia kan berion, dan semakin lama dia semakin kehilangan tenaga. Sebab apa dia kehilangan tenaga? Sebab kalau tengok dekat contoh sini, contoh ni, dia semakin kehilangan tenaga sebab ada ladung itu mengalami geseran dan menghadap rintangan udara dekat udara sini. Jadi dia mengalami geseran yang menyebabkan ladung itu dia kehilangan tenaga, dan semakin lama semakin ladung itu semakin perlahan bergerak dan akhirnya berhenti. C. Dawai tembaga digantikan dengan benang. 1. Apa yang berlaku kepada penunjuk galvanometer? Jawapan ni ialah penunjuk galvanometer menunjuk ke arah sifar. Kenapa dia menunjuk ke arah sifar? 2. Berikan satu sebab jawapan anda dalam C1. Sebab ni, arus kan tidak boleh mengalir kalau bahan itu bukan konduktor. Benang itu bukan konduktor. Jadi pemotongan medan magnet tidak berlaku. Tiada perubahan flux magnet berlaku. DGE tidak taruh dan arus arahan tidak terhasil. Jadi oleh sebab itu penunjuk galvanometer itu menunjukkan ke arah sifar. Dah habis dah. Jadi saya nak minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dalam video saya ni, dan harapnya video ni bermanfaat untuk semua orang yang tengok video ni, dan semoga kita semua dapat A+ dalam fizik SPM, insya-Allah.